Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan alhamdulillah kita pakai kitab ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang dibawa oleh Syekh Ahmad Syakir, dan kita sampai itu pada ayat yang ke-257 yang terakhir kita bincangkan. Dan kita dah habis itu berkaitan dengan tajuk Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang kita bincangkan adalah alhamdulillah, dan insyaallah kita masuk pada ayat 258 lah. Daripada bahagian ini kita tahu banyak ayat-ayat tadi datang dengan bentuk yang berasingan, tajuk yang berlainan. Baik, 258 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak ulang, tak ikut. Yang tadi kena ikut, yang tak ikut. Okay. Ikut dia diam. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Okey. Alam tara, adakah tidak engkau lihat, ilal ladzi hajja Ibrahim, kepada orang yang menghujah Ibrahim, fi rabbih, pada Tuhannya, pada Tuhan Ibrahim, an atahu Allahul mulk, dengan sebab bahawa Allah Ta'ala berikan di kerajaan. Sebab Allah Ta'ala beri di kerajaan, dia nak persoalkan Tuhan Ibrahim. Idh qala Ibrahimu, ketika bagaimana berkata Ibrahim, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Qala, dia berkata, ana uhyi wa umit, aku pun juga menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahimu, berkatalah Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi, maka sungguhnya Allah Ta'ala mendatangkan matahari daripada arah timur. Fa'ti biha minal maghrib, datangkanlah ia daripada barat. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiam atau tercenganglah orang yang kafir. Wallah, dan Allah Ta'ala la yahdil qaumaz zalimin, tidak menghidayah pada kaum yang zalim. Okey. Ini yang dihujah dia ni yang dihujah oleh Ibrahim alaihissalam. Okey. Tentang Tuhannya atau menghujah Ibrahim. Dia ini yang menghujah Ibrahim tentang Tuhan, tentang Ibrahim. Dia adalah raja Babylon. Kita sebut Babil. Bukan Babil. Okey. Babylon yang nama dia datang dalam Israiliyat sebagai Namrud bin Kan'an. Nama betul dia dia disebut macam tu. Nama dia Namrud. Ada yang kata dia ni raja-raja negara di dunia ni. Memang sebelum di Islam kita ada rekod yang lain. Jadi ada orang kira lah mana jarak di antara kita dengan sekian, kemudian apa raja yang hidup dalam tersebut. So dapat sebutlah nama Namrud. Ada kata buka daripada Bible, daripada Old Testament, disebut tentang nama raja tersebut, nama tu apa. Okey, tapi macam kita balik pada asal, kalau anda kata dari segi masalah nama, dia tak penting. Tak tahu. Kalau nama raja tu yang berhujah dengan Ibrahim tadi tak diketahui sekalipun, kisah pengajaran dia telah pun sampai. Mana apa yang di dialog itu yang penting, bukan nama orangnya. Sedang Quran kan banyak Allah Ta'ala sorokkan nama. Kisah Nabi yang datang kepada surah Yasin kan, 3 Nabi datang satu kampung, nama Nabi tak tahu. Lepas tu ada orang lelaki pemuda yang datang kan, yang orang datang dari hujung bandar, yang sampai dibunuh oleh kaum dia kerana menyokong para Nabi yang datang kepada kaum tersebut. Jadi pun nama dia tak tahu.
So banyak tak diberitahu nama, tempat dan sebagainya, sebab tak diperlukan kepada kita tentang benda-benda tersebut. Bukan perlu cari kubur ke apa untuk kita ambil berkat. Yang penting adalah ambil pengajaran yang datang daripada kisah tersebut. Itu cara Al-Quran punya kaedah pendidikan. Ponteng sekolah, bukan ponteng sekolah. Orang cuci sekolah sekarang yang hilang. Okey. Patutlah kata kenapa? Hilang dengang ke? Menyampah kat aku ke? Okay. Anak cuti lah, ada rumah lah, betul. Cucu ada kat rumah, betul. Jadi Namrud bin Kan'an, jadi nama dia Namrud bin Kan'an ni berdasar kepada apa yang datang dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu lah, ataupun daripada fakta sejarah. Tapi dari segi masalah nama betul, perbincangan dia Quran tak ceritakan pun. Bukan daripada hadis Nabi pun tak datang nama mereka dengan betul. Okey. Dan makna dia, Allah Ta'ala kata, adakah tidak engkau lihat? Maksudnya adakah tidak engkau faham? Adakah engkau nampak? Pasal kita memang tak nampak dah apa yang berlaku. Alam tara. Maksudnya itu sering. Tak ada kau nampak. Kau tak nampak ke? Kau tak faham ke? Kau tak tengok ke? Okey. Maksudnya dia dengan hatimu wahai Muhammad. Maksudnya dia tengok dengan hati. Maksudnya dia nampak dengan penjelasan kefahaman. Pasal apa yang berlaku di antara orang-orang tersebut tak boleh kita nak reverse balik. Telah berlalu dan habis. Tapi kita boleh faham situasi tadi. So Allah Ta'ala kata alam tara. Macam apa? Macam Allah kata alam tara kaifa darabullahu masalan kalimatan thayyibah. Macam Allah buat kata-kata yang umpamaan kata-kata yang baik. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Maksud dia kita boleh faham, understand pengertian tersebut. So jadi sini Allah kata alam tara, kau tak nampak ke? Biqalbika wahai Muhammad, ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih, kepada orang yang menghujah Ibrahim pada Tuhannya, tentang Tuhan Ibrahim. Itu ada tentang kewujudan Tuhan Ibrahim. Dan itu adalah bahawa dia ni mengingkari adanya di sana Tuhan selain dia. Dia ni macam mana dikatakan oleh sesudah dia, macam oleh Fir'aun. Fir'aun ni raja yang memerintah Mesir. Dia ni juga bercakap dulu, dia kata dalam surah Qasas ayat 38, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tak tahu untuk kamu ada sebarang Tuhan selain aku. Korang ada Tuhan lain selain aku ke? Dia itu tanya kata-kata raja. Zaman tersebut raja ni menyangka bahawa dia orang ni keturunan Tuhan. Ada macam tu. Maka dia orang Tuhan, dipertuhankan. Orang dengar cakap kan, so sujud-sujud, so golek-golek. Jadi dia makin banyak orang ikut, makin dia degil. Raja tadi. Bukan maksudnya kita ada ajar lawan raja. Cuma kadang raja ni kan sedar bahawa dia dilahirkan kat situ bukan untuk setakat diagungkan, dimuliakan, dia ditaati. Bahkan dia kena memandu rakyat dia dan juga kedudukan dia kepada perintah Allah Ta'ala. So bila dia kata raja-raja sebelum daripada Musa AS, sebelum daripada Muhammad SAW, semua kebanyakan mereka mengaku Tuhan. Ini Parsi pun mengaku Tuhan, Cina pun mengaku Tuhan. Dan semua raja tadi dikatakan mengaku kalau tak Tuhan, keturunan Tuhan, descendant of God. Kan, keturunan naga lah, keturunan sekian lah, keturunan itu, macam-macam benda. Jadi benda-benda tadi kita kata adalah di antara perkara-perkara yang kita kata memang common pada orang-orang tersebelum daripada ini. Raja mengaku Tuhan tu biasa. Okey. Macam dikatakan oleh Fir'aun dan surah Qasas, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tak tahu kamu ada Tuhan selain aku. Surah Qasas 38. Jadi oleh kerana itu mereka sering berdebat dan cuba untuk menghujah para nabi atau para rasul yang datang bagi menzahirkan mereka ni Tuhan. Okey. Dan apa yang dibawa oleh dia ni pelapawan kekufuran dan kedegilan dan juga penentangan, melainkan apa? Melainkan kerana kebesaran kedudukan dia dan panjang tempoh kerajaan dia. Lagi lama dia memerintah, lagi dia sangka Tuhan sayang dia, lagi dia sangka dia kebal. Dia akan lawan sini, kejap orang hormat, kejap orang tak suka, kejap sekian kan, dan tak diberikan Allah Ta'ala kedudukan. Dia baru sedar bahawa sebenarnya dia hanya manusia biasa, diberikan Allah Ta'ala ujian dengan berbagai kedudukan, kejap atas, kejap bawah. Kita sebenarnya atas bawah ni circle tau. Dia bukannya benda yang kekal. Bahkan kalau kat Malaysia ni dia musim hype tentang ulama. Semua ustaz ni lepas tu lama hilang. Betul-betul kan, semua jadi gila kan, dia ada timing. macam angin pasang kan, dia hype sebentar, lepas tu hilang lah. Sedangkan kita kata dalam Islam ni, anda tak perlu hype macam tu, anda perlu buat amal tu setiap hari kan, istiqamah kan. Tapi anyway, jadi kes bila kita lihat bila raja tadi kan, dia hujah Ibrahim AS sebab tempoh dia panjang, masa dia panjang, tak pernah habis. Jadi dia rasa dia takkan ni. Gambaran macam ni kita sering dalam Quran Karim nak tunjukkan.
Macam surah Kahfi, bila Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan kisah orang, dua orang kan. Allah kata wadri lahum masalan rajulain, buat untuk mereka satu contoh, dua lelaki, ja'alna li ahadihima, kami menjadikan untuk salah seorang dua lelaki berkenaan jannatain, dua kebun, min a'nabin, min nakhil, dan juga daripada kebun juga daripada apa, daripada anggur dan juga tamar. Wa hafawna bin nakhil, dan kami selang-selikan dia dengan apa, dengan tanah-tanaman lain. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami menjadikan tengah-tengah di antara dua kebun dia tadi ada tanaman lain. Kiltal jannatain, dua kebun dia, atat ukulaha, memberikan hasil. Okay, walam tazlim syai'an, dan tak pernah zalimi dia orang sikit pun. Tak ada satu, macam dia kata tak ada satu dahan pun yang tidak ada, tak ada satu dahan pun yang tak ada apa, tak ada buah, semua berbuah. Bila disebut macam tu, semua berbuah, semua ni, dia kata apa, wa fajjarna khilalahu manahara, dan kami pancarkan di tengah-tengah dia satu sungai. Wa kana lahu thamarun, dan satu hari dia ni ada kebun, dia ada buah. Faqala li sahibihi, dia cakap pada teman dia. Dia dua orang, seorang mempunyai semua benda, seorang ni segala kurang. Faqala li sahibihi, dia kata pada teman dia, wa huwa yuhawiruhu, dan kerana dia berbual dengan teman dia. Dia kata apa? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih baik, a'azzu minka malan, aktsaru minka malan. Aku lebih banyak berbanding kau, berbanding dari segi harta. Wa a'azzu nafara, lebih mulia dari segi teman-teman. Teman aku Datuk Tan Sri, kan, CEO syarikat. Dia macam tu. Dipandang, tengok aku. Pasal dia lupa sebenarnya ni anugerah tak ada untuk uji dia, tapi dia nampak benda tu privilege. Ya, betul dia kata apa tu dia kata wadakhala jannatahu, orang kata dia masuk kebun dia, wa huwa zalimul nafsi, dan kan dia zalimi anaknya diri sendiri. Tapi tak perasan. Betul dia apa? Dia tengok kebun dia, semua yang dia ada. Yang kadang dia lalai, dia kata qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Aku tak sangka akan hilang, aku tak rasa akan hilang ini selama-lamanya. Akan binasalah kebun aku ni. 7 keturunan makan tak habis. Itu dia ayat kan. Kata takkan tu habis saya kata. Betul bila tengok tu wa adunnu an tabida hadhihi abada. Kemudian dia expand jauh sikit. Dia kata apa? Wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Aku tak rasa kiamat tu adalah. Dia starting dengan nikmat, ending dengan kufur. Starting dengan nikmat, kebaikan. Yang sepatutnya makin banyak kebaikan, makinlah orang tu apa? Sedar. Tapi tak, makin banyak kebaikan, makin dia rasa apa? Tuhan. Bahkan lain sekali dia kata apa? Tak ada kiamat, tak ada kiamat lah. Wala irritu ya rabbi, kalau kiamat tu ada dan aku kena balik jumpa Tuhan aku, la ajidanna khairan minha munqalaba, pasti aku dapati lebih baik berbanding ini sebagai tempat kembali. Better than this. Tuhan sayang dunia, Tuhan sayang di akhirat. Itu masalah dia. Macam tu dengan masalah raja dia kan, tak demam, bahkan macam Firaun kan, Allah Taala bagi dia tak ada sakit. Bahkan setengah-setengah ahli tafsir dan sejarah kata apa? Dia pernah bersin 3 kali je. Itu pernah bersin 3 kali je. 3 times. Itu je. Lain tak ada. Demam tidak, sakit tidak, panas tidak. Bila terlampau banyak sangat benda tadi, last kali dia rasa macam dia kata aku Tuhan tu. Engkau demam sakit, engkau demam, aku tak sakit. Aku tak sakit. So dia rasa dia Tuhan. Cakap orang dengar, marah orang takut, kan, orang bimbang tentang dia. Sekarang dia duduk kat istana je, melantak orang takut ni. Kenapa? Dia orang takut. Pasal raja, kadang-kadang raja atau pemimpin dia macam tu. Dia rasakan semua benda datang pada dia. Everything is coming. Itu kerana Tuhan sayang dia. So akhirnya dia melampau. Kerana ini dia kata apa? Allah Ta'ala sebut kat situ, an atahullahul mulk. Dengan sebab bahawa Allah Ta'ala berikan dia kerajaan. Dia hujah Ibrahim sebab dia dah ada kerajaan. Dia rasa macam aku boleh hujah budak ni, kata. Seolah-olah dia meminta pada Ibrahim AS bukti tentang kewujudan Tuhan yang diseru oleh Ibrahim dia kepadanya. Ibrahim ajak dia beriman. Kalau betul kau ni, okey, kita bincang sikit, tengok betul ke Tuhan kau ada. Lalu berkata pada dia, Ibrahim berkata pada dia, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang mematikan, menghidupkan dan mematikan. Tuhan yang aku sebut ni adalah Tuhan ni menghidupkan dan mematikan. Lalu dia masalah. Kan? Bila Ibrahim kata macam tu, Ibrahim kata Tuhan berikan. Seolah-olah bukti kewujudan Allah Ta'ala tu adalah terjadinya segala perkara ni yang dapat disaksikan sesudah asal tiada. Memang betul lah. Takkan benda tu, pasal satu benda kena faham, al-adamu la yakhluqu syai'a. Benda yang tidak wujud tak boleh cerita apa-apa. Macam kita duduk macam ni kan, kalau tiba-tiba ada orang tepuk toilet belakang, ada orang kata siapa pukul? Kan siapa pukul?
Kalau kita macam tu, kalau orang kata mana ada orang pukul? Tak ada orang pukul. Budak 5 tahun pun tahu ada orang pukul. Bila ada kesan, maksudnya ada yang memberi kesan tadi. So tadi kalau ada kewujudan alam ni dengan hikmah dia, dengan aturan, dengan sistem, dengan jarak yang betul, dengan jumlah yang betul, tak ada silap. Takkan accidentally happen. Bagi orang yang agnostik tak nak percaya Tuhan, nak tanya soalan kan? Takkan tak sengaja jadi. Saya kata tuan, saya nak bagi analogi. Saya tak dia kata kita ada gempur, kita ada force dia, gravity, force ini, force itu gabung menyebabkan alam ini terbentuk. Kita tolak macam ni, air ni kita tolak ke bawah, tumpah. Apa possibility dia akan tulis nama saya? Berapa kali kan saya tolak, yang dia akan menulis ain dan lam ya dalam huruf jawi. Air itu turun, apa kebarangkalian dia tulis nama saya? Kalau saya bawa kipas 3 biji, boleh tak? 5 biji? Saya tolak 100 kali, 200 kali, 1,000,000 kali, tak ada. Tak ada possibility tu. Okay. Kenapa tak ada possibility? Sebab bila tulisan tu tertulis, macam berkat papan putih tu ke dan sebagainya, tulisan itu datang dengan aturan, dengan ilmu, dengan kehendak. Bukan datang dengan tak sengaja. Macam nampak tulisan itu kan, bilik air tandas. Sebenarnya tak siapa tulis tu. Hari tu printer kita rosak. Kemudian jatuh kertas, kemudian terlanggar-langgar, tulis. Mana boleh? Pasal apa? Pasal dia ada B, ada I. Bahkan kalau kita B kat kalau random, B kat sana, I kat ujung mana, K kat situ. Ikutkan pada orang tulis tu. Mana ada macam tu? Pasal aturan. Mana aturan tunjukkan apa? Dia datang dengan ilmu, dengan kehendak. Ada ilmu tentang huruf Latin, ABC. Faham tak? Jadi Arab lah, ada tu hijaiyah Arab. Semua sekali datang dengan aturan kehendak. Itu pun kita kata mustahil dengan sendiri. Tiba-tiba kita ni lagi complicated daripada benda tersebut. Langit, bumi dan bintang semua sekali lagi complicated. Macam kita tengok bulan kan. Bulan, bumi, matahari ada kelajuan berlainan. Kita kata bulan pusing bumi dalam keadaan apa? Sebulan sekali. Okey, mana 30 hari sekali. Bumi pula keliling matahari 360 kan hari, dapat satu pusingan. Lepas tu matahari tu dengan bumi dan gerak pula dekat dalam galaksi. Galaksi kita, galaksi apa, Milky Way. Milky Way tu pula bergerak pula. Faham tak? Satu je salah habis semua. Silap berkembang. Faham tak? Silap kan? Macam kita dalam kereta kita berjalan. Kita nak kereta berjalan. Bumi kita bergerak. Bola kita campak. Bola tu bergerak, kelajuan dia. Kereta kita berjalan, kelajuan dia. Bumi tu berjalan, kelajuan dia. Semua dengan aturan yang tepat. Tak ada silap langsung. Takkan tak sengaja kot. Tak sengaja ni sebenarnya. Kan? Tak sengaja. Accidentally happen. Luckily we are on the third route from the sun. Kan? Luckily. Mana boleh lucky? Dia ada aturan, sistem, ketetapan tak. Itu sebab Ibrahim kata apa? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang menghidupkan matikan. Pasal tak sengaja. Mana tak sengaja? Rupa kucing kan. Nampak kucing tu anjing. Ini anjing. Anjing ke kucing? Kan ada confused. Mana ada? Ke nampak anjing nampak jadi kambing. Ni bukan anjing, ni kambing. Ada kawan saya seorang tu. Duduk KL. Ni budak-budak kawan cerita. Dia pergi belajar dekat Kubang Bujuk. Dekat Kubang Bujuk. Dekat Terengganu. Kubang Bujuk. Okey. Ada tempat. Bukan Kampucha. Kubang Bujuk. Saya cakap laju. Bukan Kampucha. Kubang Bujuk. Kubang Bujuk. Okey. Jadi kat Terengganu. Okey. Jadi bila tempat tu terkenal. Dia tempat tu dia apa, orang tabligh yang jaga. Budak-budak dia sambil hafal Quran sampai kena keluar. Okey. Lepas tu kawan saya kata dia seorang ni budak kampung Kerinci, KL. Pergi sana. Lepas tu nak masuk bandar. Masuk bandar nampak kambing. Dia tak biasa tengok kambing. Lepas tu kan dia kan biasa kat KL ni saiz macam tu anjing. Saiz. Lepas tu dia lintas tengah bandar. Bek. Dia kata, anjing sini bunyi bek. Kawan-kawan dia sama sekarang. Dia pergi belajar kat Yaman pun semua cerita balik. Ejek dengan ni. Kau kambing anjing pun tak kenal. Dia sibuk. Kan? Ada orang ejek dia lah. Dia kata, mana tahu. Pasal betul lah dia tak pernah tengok kan. Kambing anjing. Mana kita silap. Maksudnya setiap binatang tadi tu, kita kacuk lah mana sekalipun, takkan silap. Kita tahu kambing itu kambing, anjing itu anjing. Semua aturan sistem tepat. Sedangkan sel badan kita tu, atau sel yang jadi dalam perut binatang kan, dalam rahim binatang, dia kan satu sel je asalnya.
Yang tak ada rupa makhluk asal tu pun, makhluk yang ibu atau bapa dia akan berenang sikul sperma, ovum. Masuk saja dalam masa 24 jam terbelah 2, 4, 8 ganda million morula blastosis, kemudian dia akan implant dan dinding rahim. Dia tu tak ada rupa lagi. Lepas tu satu peringkat nanti baru dapat rupa, adapt kepada rupa parent dia. Tak silap pula macam tengah-tengah jadi tu jadi orang. Lembu beranak, saya lah lembu kan. Jenuh agak tu. Yang manusia beranak jadi lembu. Mana ada? Pasal kalau ikutkan sel tu berkembang, siapa yang aturkan? Takkan tak sengaja kot. Hidung duduk sini, tak duduk sini. Mata ke sini ke? Macam yang mata satu tu bukannya tu Cyclops tu something penyakit. Dia tak boleh dia bukan sebab itu Dajjal. Apalah ngarut tu luar ni. Kan suka benar tak ngarut, tak kerja lain. Kan langsung belajar tak mau. Okey. Jadi bila benda terjadi kan, kita kata dia menunjukkan bahawa ia aturan yang tepat. Tak sengajanya. Macam pokok pisang, kita ambil benih pisang, tanam pisang, tak ada keluar kambing. Tak ada keluar pokok mangga. Ini mangga ke pisang? Tak tahulah. Saya cucuk itu, mana tahu? Mana ada macam tu? Pisang-pisang. Rambutan-rambutan. Takkan silap, takkan salah. Daun pokok, daun durian kan. Bawah dia macam warna kemasan kan. Itu kata, macam tu. Takkan silap macam, rambutan ke durian? Rambutan ke durian? Mana silap? Faham tak? Ke tak kenal? La ilaha illallah. Nanti siapa-siapa ada kebun bawa akak. Pergi tunjukkan daun durian macam mana. Payah daun durian tak kenal. Makan suka. Okey. Makan pandai. Okay. Ini pasal dia sini. Alah kalau saya sebut banyak buah, orang sini tak tahu. Baru dia 3-4 hari baru dia keluar ke. Hadapkan pagar makan padi, baru tahu punya pegar. Burung pegar tu dia dimasukkan. Dulu dia kata ingat pagar. Dia tak gambar pagar makan padi. Macam mana pagar makan padi? Semua tak dapat jawapan. Lawak kan tu. Okey, punya lama. Adik ipar saya kata, aku selama ni aku ingatkan pagar tu pagar. Pagar makan padi. Pagar makan padi macam mana? Tak ada jawapan. Sebenarnya pegar. Harapkan burung yang makan burung macam ayam hutan tu. Burung pegar makan padi. Kau suruh dia jaga buat apa? Memang sahih dia akan makan. Macam ayam lah, suruh ayam. Kau jaga kebun pak cik. Ayam tu kok itu makan. Ngagut betul. Kan? Jadi secara tak langsung kita kata semua benda, benih beras jadi beras, benih gandum tak silap. Takkan tak sengaja. Takkan ini tak sengaja ni macam tu. Pasal kita kata janin satu makhluk dia tak serupa dengan induk dia. Macam mana kita kata pertukaran tadi? Tak lari, kita kata kucing itu kucing, anjing itu anjing. Tak ada siapa silap. Tak ada siapa tersilap macam genetically tersilap. Daripada anjing lahir ikan paus keluar. Mana boleh? Faham tak? Jadi the idea of bila Ibrahim kata Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Pasal penghidupan itu dengan apa? Ciptaan yang berbagai. Saya berikan hujah. Pasal dia kata pasal dia kata benda ni dan dia kata adanya benda tadi daripada ketiadaannya. Dan ketiadaan itu sudah apa? Wujud. Dah wujud, tiada balik lepas tu. Kemudian nanti ada kitaran. The cycle is actually changing. Ini adalah bukti kepada ada yang apa? Pembuat yang memilih. Dia bukannya buat saja, dia pilih rupa hidung macam mana, warna mata duduk apa kan. Pilihan. Macam saya kata random tak boleh. Randomly kan macam kita ambil kan. Kocak-kocak macam kita tak protein ke apa, kocak-kocak jadi tak boleh. Hatta contoh macam kita nakkan glukos kan. Air dan juga karbohidrat, karbon, hidrogen, oksigen, gula, sugar. Karbohidrat tu sebenarnya karbon campur air je. Tapi try kita buat. Sampai kiamat tak jadi. Kalau dapat buat, ni pasal apa solution untuk masalah kebuluran dunia. Siapa boleh buat benda ni menang hadiah Nobel Prize. Daripada segi kimia kita faham. Daun pokok sedut air, hidrogen dan oksigen, bawa naik ke batang dia sampai ke dalam daun, masuk dekat kawasan klorofil tu. Dalam klorofil tu dia ada sistem, dia ambil udara daripada udara keluar, karbon dioksida. Dia ambil benda tu, dia masukkan karbon tu, diasingkan daripada oksigen, kemudian dia gabungkan karbon tu dengan air. Tu yang dikatakan. Lepas tu kemudian dilepaskan apa? Mana yang tak bercantum dia akan keluarkan. Dilepaskan balik uap air dan bersama dengan dia apa? Oksigen. Bayangkan. Ini bukan benda-benda yang kita boleh reka sendiri. Kita try buat tak jadi. Takkan tak sengaja pula. Accidentally happen, it become sugar. You know? Kan? Eureka, tak sengaja buat kerja. Mana ada?
Kan kita orang tak terima benda tak sengaja, mesti diaturkan, mesti buat. Dan bahkan kadang-kadang lagi dahsyat, bila contoh kita ambil handphone canggih dan sebagainya kan. Kalau dia kata, ni diajarkan. Kaedah pertama, suatu wujud tak ada cerita apa. Kaedah kedua, makhluk-makhluk ni, apa yang dicipta tadi, menunjukkan sebahagian sifat pencipta dia. Anything that created, dia tunjuk sebahagian sifat pencipta dia. Contoh, telefon pegang. Telefon yang canggih ini, saya kata, dibuat oleh pelajar pondok Pasir Tumbuh. Hafal Quran 30 juzuk, hafal kitab hadis Kutubus Sittah. Boleh terima? Tak boleh. Mentol ini dibuat oleh pak cik dekat Kota Damansara, tukang kasut. Mana inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kau pak cik tu pandai mana tahu? Tak boleh pula kan. Kita tak diterima. Sebab tahu akal kita di-associate. Kan ada macam suai kenal kan, suai kan. Nampak ini tools dia. Ini antara benda makhluk ni tak boleh. Tidak, dia akan cakap seolah macam dia cakap, pencipta aku pandai ini, pandai ini, pandai ini, pandai ini. Dia akan macam tu. Tanpa bercakap, kita tengok, kita tahu. Itu beza dia. Dan sebab itu kita kata, di sini yang kita belajar, bila Ibrahim kata Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Sebab apa? Sebab memang dalam menghidupkan tadi, dia tunjukkan sebahagian sifat dia. So kita kena menafikan lah. Berhala, macam berhala tadi nafikan sebab apa? Berhala tak bercakap. Kita bercakap. Kalau kita bercakap, berhala tak bercakap. Berhala tu buat apa? Kita hidup, berhala tak hidup. Kat sini kita tahu Ibrahim sebut yang tu. Dia hujah raja dia tadi, supaya raja tersebut boleh faham. Kerana apa? Kerana ia segala benda yang ada di alam ini tidak terjadi dengan sendirinya. Bahkan tidak boleh tidak, pasti untuknya ada yang mewujudkan. Tuhan yang mewujudkan. Dan dia ada Tuhan yang aku menyeru kepada pengabdian dia. Itu Ibrahim kata. Maksudnya dia saja. Yang aku suruh kamu ajak ni, dialah yang ciptakan segala-galanya. Bukan berhala, bukan sekian, hatta bukan raja, bukan kau. Soalnya cakap yang itu pada raja, bukan kau pun. Okey. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Maka ketika itu, raja tersebut pun hujah dia balik. Ana uhyi wa umiit. Aku pun menghidupkan dan mematikan. Berkata Qatadah bin Ahmad Sadusi dengan Muhammad bin Ishaq, serta Suddi dan lain. Dia kata apa? Dan itu adalah, maksud raja tadi, dia kata aku menghidupkan matikan, aku bawakan dengan dua orang lelaki. Okey? Dan dua-dua dia telah layak untuk dibunuh. Lalu aku perintahkan untuk bunuh seorang, dan aku dibunuh. Dan aku maafkan seorang lagi, lalu dia tak dibunuh. See? I give life, I take life. Nampak dia kata? Dia menghujah Ibrahim dengan cara tersebut. Aku pun hidupkan dan aku mematikan. Kalau tengok, dua orang yang kena nak hukuman. Kan macam baru ni kan, pentadbiran Sultan apa? Sultan Johor, pentadbiran Sultan Perak. Kan ada pengampunan dibuat untuk orang mana pengampunan? Oleh raja untuk rakyat. Sebenarnya benda tu kalau ikut dalam Islam tak wujud. Sebab kalau dia kata contoh jenayah bunuh dan sebagainya, yang berhak memaafkan orang yang nak dibunuh tadi adalah keluarga dia saja. Because dia jenayah ni ada kepada agama ataupun negara, ataupun ada jenayah pada individu. Yang pada individu tadi, individu saja boleh maafkan, bukan orang lain. Contoh macam katakanlah saya tuntut hak saya pada Tuan Haji. Datang Sultan kata, jangan tuntutlah dia, saya maafkan. Walaupun dia ambil harta awak, saya maafkan dia. Mana boleh? Yang boleh maafkan saya, bukan Sultan. Tu ada beza kat situ. Sebenarnya sistem kita, pasal kisah sistem Allah Alam, sebahagian Hindu sikit, sebahagian sekian, kita ada sistem yang raja boleh maafkan. Dan Islam tak ada. Pemaafan tadi berlaku, tengok keadaan. Bahkan ikutkan Nabi SAW. Kan Nabi SAW mengatakan, bila mana Usama bin Zaid datang, cuba untuk meminta syafaat, minta pelonggaran bagi seorang wanita daripada kabilah Makhzum yang telah mencuri. Kan Nabi nak potong tangan perempuan tersebut, orang-orang Arab ketika itu kelang kabut. Kata, takkan nak potong tangan? Dia ni bangsawan. Lepas tu bila Usama bin Zaid jawab, datang, pasal dia disuruh oleh orang ramai supaya datang jumpa Nabi. Nabi kata, ma araka tashfa'u fi hadd min hududillah. Mana ada satu riwayat dia kata, atashfa'u fi hadd min hududillah. Engkau beri syafaat pada satu batasan Allah Taala. Nabi marah ketika itu. Nabi sebut, dan Nabi kata, apa sungguhnya musnah orang sama kamu adalah bila melakukan jenayah orang yang mulia dilepaskan. Buat jenayah orang yang hina dilaksanakan ke atas hukuman. Nabi kata, demi Allah,
Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Ini kata-kata masyhur Nabi SAW tunjukkan keadilan Islam. Biasa. Kalau nak maafkan, Nabi boleh maafkan kalau ikutkan. Tapi masalahnya tak. Dia ada peraturan dari Islam. Yang benda yang kita boleh maafkan, let go. Contoh macam apa, tersilap buat ke, lambat datang ke. Kerana Nabi SAW kan bila ada para sahabat minta maaf. Minta maaf kepada apa? Kepada baginda kerana tak ikut pergi serta pergi perang ke dan sebagainya. Kan Nabi SAW doakan supaya dia diampunkan. Pasal tak ada hukuman sebat berapa kali untuk orang tak hadir perang. Adapun benda yang Allah Ta'ala letakkan batasan, Nabi takkan longgarkan. Sebab benda bukan hak Nabi untuk melonggarkan. Anyway, faham Jadi bila raja Babylon ni, dia kata pada Ibrahim, ana uhyi wa umit. Aku menghidupkan dan mematikan. Dua orang yang layak dihukum bunuh dua-dua sekali. Satu aku teruskan hukuman bunuh, satu aku maafkan. See? I giving life. I grant dia life, aku tarik daripada ni, nyawa dia. Jadi dia kata macam tu. Okey? Dia kata aku menghidupkan dan mematikan. Dan itulah maksud yang dimaksudkan oleh dia, penghidupan dan pematian. Dan zahirnya Allah Ta'ala lebih mengetahui. Bukan ini yang dikendaki dengan lafaz yuhyi wa yumit yang Ibrahim sebut. Kerana dia bukan jawapan bagi apa yang Ibrahim kata. Dan bahkan tak ada kaitan pun dengan apa yang Ibrahim kata. Sebab orang tersebut yang hidup tadi, kalau raja tak grant dia kehidupan pun, dia tetap hidup. Bahkan kalau raja nak bunuh dia dan Allah tak benarkan untuk dibunuh, takkan raja tu dia bunuh dia. Try so hard kan nak bunuh, takkan mati dia. Pasal yang makna sebenar menghidup matikan tadi bukan macam itu pengertian dia. Pasal dia gunakan alasan sebut untuk tunjukkan bahawa tengok, aku menghidupkan, aku matikan. Itu bukan macam yang dimaksudkan dibawa dakwa oleh mereka. Bahkan ini bukan jawapan pada apa yang Ibrahim jawab. Kerana apa? Kerana apa? Kerana ketika tu raja tersebut cakap untuk menyekat wujudnya pencipta. Dia bukan cakap sebab apa? Sebab hujah tu betul. Sebab nak supaya Ibrahim kata Tuhan aku menghidupkan matikan. Tapi dalam masa sama, maksud tu Ibrahim menghidupkan matikan tadi bukan setakat biarkan seorang hidup, biarkan seorang mati. Tak, bukan itu. Mengadakan daripada tak ada. Itu maksud sebenar. Mengadakan daripada tidak ada. Dan hanya dikendaki dia kata apa? Yang dikendaki raja tersebut mendakwa bagi dirinya boleh menghidup matikan adalah pada kedudukan ini adalah apa? Degil dan juga menyombong. Dia pun tahu dia pun tak pernah wujud. Pada satu masa 30 tahun lepas, 40 tahun lepas, 50 tahun lepas, kita tak ada. Sekarang kita ada. Mana tak ada, sekarang ada. Dulu bangunan ni pun tak ada, sekarang ada. Sebelum 100 tahun tak wujud. Kawasan Tengah Mentun tu hutan je kan? Hutan apa? Hutan kan? Estate estate. Kawasan Damansara pun sama. Dulu tak ada wujud pun. Sekarang ni semua orang macam, inilah tempat syurgaku, idamanku. Padahal hutan sebenarnya. Asal dulu tak ada wujud pun kan. Banyak kita tahu maksud every time kita tengok satu benda, kecantikan ke, keindahan ke, Allah ciptakan, bukan datang dengan sendiri benda berkenaan. Itu maksud sebenar. Itu yang maksudkan kata Tuhan ku menghidupkan dan mematikan. Okey, pasal apa yang didakwa oleh apa raja Babylon itu hanyalah untuk tunjukkan sombong dia. Dan dia cuba mendatangkan hujah, konon dia pun buat juga benda berkenaan. Dan bahawa dia juga yang menghidupkan matikan. Macam yang dibuat oleh Fir'aun. Fir'aun pun kata itu. Ma'alim lakum min ilahin ghairi. Aku tak rasa, aku tak tahu untuk kamu ada sebarang Tuhan selain aku. Sebab apa? Sebab telah dia menyangka bahawa diri dia boleh buat benda yang Tuhan buat. Lebih lagi bila kita bincangkan, dia tidak pernah sakit. Tak pernah sakit. Ever. Jadi dia makin macam, kalau orang sakit, aku tak sakit. Aku ni siapa? Aku ni siapa? Siapakah aku? Okey, kerana ini Ibrahim berkata pada dia nak tolak balik dia punya kesombongan. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Mana kalau kau kata kau Tuhan juga, okey fine, kita terima. Maka sungguhnya Allah Taala datangkan matahari daripada timur. Fa'ti biha minal maghrib, dan kau Tuhan juga datangkan dia dari barat. Dan kita boleh bincang. So, dia minta. Macam yang dikatakan Ibrahim seolah akan mengatakan, apabila kau mendakwa, sekiranya engkau mendakwa, macam yang kau dakwa bahawa engkau ni menghidupkan matikan, maka yang menghidupkan matikan dia adalah yang apa? Memperlakukan atau berbuat pada alam yang wujud ni macam mana saja dia nak, dia akan buat. Dia bergerakkan, macam saya katakan, perjalanan matahari, dia bulan, dia bintang kan. Dia punya movement, kemudian ini pun bergerak. Kelajuan yang beza. Maksudnya sambil bergerak macam ni, dia bergerak ke sana dengan kelajuan yang tentu. Yang ini pula dengan ini bergerak pula ikut matahari. Semua sekali dengan apa? Aturan yang tetap. So yang menggerakkan semua sekali itu adalah dia, Allah Ta'ala sahaja.
Sebab kenapa kalau kau kata kau Tuhan juga, dan Ibrahim tak cabar dia. Okay, menggerakkan matahari, bulan, bintang sebagainya. Semua planet digerakkan oleh dia. Maka ni, matahari contohnya matahari, yang setiap hari ni muncul daripada mana? Arah timur. Maka sekiranya kau Tuhan juga macam kau dakwa, maka kau menghidupkan matikan, datangkanlah dia daripada barat. Dan baru betul kita kata kau Tuhan. Pasal ayat yang kau kata tadi bahawa menghidupkan matikan tadi, ya mungkin ada macam boleh terkongsi. Menghidupkan dan mematikan. Ni menghidupkan matikan. Tapi bila sebut datangkan matahari daripada barat, benda ni tak boleh buat kecuali pencipta alam ni saja. So, alam ni takkan follow arahan kita. Allah Ta'ala akan musnahkan alam ni. Maka semua akan dengar cakap. Langit dengar cakap, bumi dengar cakap. Tak ada benda yang akan tak dengar cakap Allah Ta'ala. Perintah dia adalah benda yang terlaksana. Tak ada siapa melawan. Ya, jadi maka tahulah ketika tu apa? Bila tahu saja, diorang ni kan dia dengar Ibrahim punya jawapan, diorang jadi macam, dia terus tersentak. Memang tersentak lah. Sebenarnya kita cabar ni adalah benda yang kita kata benda yang tak boleh dibuat. Saya ingat ada jumpa Allah Ta'ala seorang, dia orang yang sesat ni, dia kata apa? Dia kata kalau kita kenal Allah, kita kenal dia, kata kita kata dia, kun fayakun. Ini betul ni, bukan tipu-tipu ni. Saya jumpa dekat Terengganu. Dan sebenarnya kat Malaysia banyak orang macam dia macam dia nak kata dia boleh buat apa benda. Pasal dalam ni kan ada dia, dalam ni ada dia. Dalam aku ada dia. Dan dalam dia ada, dan kita ada semua. Tu lagu Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud. Ini yang kata orang yang suka sangat kan macam yang kata Allah Ta'ala di mana-mana ni. Pun kita juga matlamat asal dia untuk berakhir kan tajuk tu. Semua ada. Allah dan Allah pada semua tempat. Mana boleh macam tu? Kita kedudukan kita takkan tarik pada Allah Ta'ala. Gila apa? Memang dia kata benda tadi Allah Ta'ala tahu semua benda, tapi bukan kedudukan raja tadi. Macam raja yang besar, yang agung, yang hebat. Dia bukan dia pergi pos urus sendiri, pergi beratur. Mana ada? Pembantu dia banyak. Pada keagungan kerajaan dia, semua dia macam kita kata orang kaya kan. Dia kaya kecil, kaya besar. Okey. Kaya biasa dia buat kerja sendiri. Macam bagus dah haji tu, sekian dia buat semua sendiri. Tapi seorang lagi kan kaya, untuk tukang masak satu, tukang basuh satu, tukang pergi kedai satu, tukang cuci, semua sekali. Gila kau. Bilik rumah tu ada lima, satu bilik satu maid. Tu kaya gila, kaya sungguh kan? Tu kaya sungguh. Maksudnya nampak kebesaran dia sebagai yang kaya. Jadi Allah Ta'ala menzahirkan dia bukan macam kita nak. Dia kat dalam ni ada dia dan sebagainya. Kotornya hati kita, dia nak duduk dalam tu. Kenapa? Kita nak sediakan istana dalam hati kita ni untuk dia. Kita sebut hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu alaihi. Okey, jadi jumpa dengan orang ni. Dia pelik sikit. Tahun 2005 saya jumpa. Dia bukan dekat sana. Kontraktor, cincin banyak. Saya pun tak sembang dengan dia kalau boleh. Abang ipar saya lah gatal. Dia panggil saya. Saya duduk depan tu. Sanggup duduk depan televisyen, tengok artis nyanyi. Raya-raya kan. Duduk dia tahu tak duduk. Pasal kita duduk dengan macam ni bukan menambah ni, kan tambah musuh. Dia cakap bukan-bukan, kan kita jawab. Kata tak ada jawab, kan dia malu. Dia cakap lah. Cakap. Kadang orang macam ni, semayang pun tidak. Solat tak buat. Alasan dia dah hati bersih. Penting. Yang luaran ni is actually superficial. Tak penting. Dalam ni penting. So sibuk tentang dalam. Last sekali kan. Last sekali dia kata, kalau kita kenal dia, kata kita kata dia. Sekarang tu. Habis dia cakap, saya pun kata, bang, minta maaf, cakap tadi apa cakap apa? Kalau kita kenal dia, kata kita kata dia. Betul? Kun fayakun. Dia kata, kalau kita kenal Allah, kata kita kata Allah. Maksud dia. D tu D, capital D. Tak faham tadi Kau ingatkan faham? Ya ilah. Kalau kita kenal dia, capital D, kata kita kata dia. Bagi orang ni, kumpulan ni, dia pasal dia nakkan answers. Why wali tu atas air tak boleh menampung berat, tapi kenapa dia terapung? Why Nabi SAW boleh naik ke langit? Why? Dia nak jawapan. Sedangkan kita tak ada jawapan. Kita kata itu Allah Ta'ala bagi. Dah, stop situ je. Tu kadang-kadang kumpulan ni nak jadi wali tu, tunggu-tunggu tak dapat karamah. Tak ada keramat lah pula orang ni. Apa keramat dia? Apa sibuk keramatnya? Para sahabat Nabi lagi mulia daripada mana wali dekat sini. Tak ada sibuk tu tiap hari buat magic. Kasyaf. Tak ada kasyaf pun. Ini tiap hari nak kasyaf. Gila apa? Tapi anyway, ni kumpulan ni dia kata, kalau kita kenal dia, kalau kita kenal Allah,
Kata kita, kata dia, kata Allah. Cakap dia tu. Itulah saya cakap tu. Kata kita, kata dia. Saya pun cakap, bang, apa cakap macam ni tadi? Betul? Dia kata, nak tanya sikit, saya kata. Kalau sekiranya, ni kita, badan kita dia ada benda kita pegang. Saya pegang pen. Ni kita kawal ni. Ni kita kawal. Awak tak nak bagi kita pegang. Lepas, nak pegang, nak lepas. Kan awak tak nak bagi pada kita. Tapi ada benda pada badan kita, kita kawal. Contoh macam aliran darah, degupan jantung, pembesaran sel. Contoh macam kalau kanser, saya kata, kanser kan sebab pembesaran sel yang tak sekata. Melampau menyebab. Yang lain besar dalam 10 hari berapa kali ganda. Dia membesar dalam masa 1 saat, dalam 1 hari ribuan kali ganda. Lalu sampai ke dia merosakkan integriti kedudukan sel-sel lain. Pecah hancur sel lain dengan sebab dia build up yang berlaku pada dia. So ini saya kata tu. Dia kata kalau perubatan, bang, saya kata bukan nak tanya perubatan. Dia cakap lah, kalau perubatan mudah je. Saya kata bukan perubatan, bang. Dia tak faham. Saya kata silap. Kuku kita kan dia panjang, lepas tu kena potong. Panjang kena potong. Misai, panjang kena potong. Kadang kita terlupa nak potong, kuku terpanjang, Pak Mutu datang rumah, makan-makan, Pak Mutu tengok kuku kotor. Letih kan? Bulu ketiak kena cabut, dia kata. Yang bulu ketiak kan? Tak cabut baru masam bulu ketiak. So jadi nak cabut-cabut bulu ketiak. Soalan saya kata, boleh tak kalau saya kata kita dah kenal Allah Ta'ala, kata kita, abang boleh tak stop kan? Dia kata, misai kun fayakun. Diam. Jangan berjalan. Macam tu je. Takkan gugur, takkan apa. Bulu ketiak hilang terus. Tak payah pakai ubat. Kedut muka takkan jadi. Kan saya kata itu. Kan mata rabun kun fayakun. Bertangan spek terus. Tak ada. Saya kata boleh tak? Dia pandang depan, pandang kiri, pandang kanan. Tak jawab. Tapi saya cerita kisah, saya tanya soalan pada dia ni. Ada abang seorang jiran abang ipar saya, dia kata, soalan tu pelik sikit, dia kata, biasanya kumpulan ni orang jarang minta dia macam tu. Orang minta dia benda lain. Macam ambil api, lighter, bakar tangan. Dia buat. Kun fayakun. Sejuk lah kau, dia pegang itu. Ambil pisau, potong tangan, lidah, takkan taklut, dia akan buat. Sebab belajar sihir. Sebab kenapa jangan minta benda kamu kan? Minta dia jangan bagi tumbuh misai je. Bulu hidung yang keluar. Kun fayakun, tak usah keluar. Aku tengok ni ada yang berlupa. Macam kan? Pasal bukan kita kawal. Kita kawal macam matahari terbit dari barat. Mana kita kawal? Bab benda kita kawal pegang dia lah. Benda tu mana kita kawal? Tak boleh kita kawal. Tinggi mana pun kita kedudukan, tak boleh kita kawal. Tak ada hak kuasa kita untuk mengatakan pada sel badan kita, berhentilah kuku panjang. Kan kuku kita jenuh nak potong-potong kan? Kun fayakun. Tak panjang-panjang dah lepas tu. Lepas tu ada orang kata, boleh ke jadi ni tu? Kan tak boleh. Saya kata kisah Ashabul Kahfi jadi. Kan kita kena bangun dari tidur. Allah nyatakan, wa kadzalika ba'atsnahum. Dan demikian akan bangkitkan mereka. Liyatasaalu bainahum, so mereka saling bertanya satu sama lain. So they will ask one to another. Qala qailun minhum, kata seorang yang berkata di kalangan mereka, kam labistum, korang tidur berapa lama? Jawapan dia, kena dengar jawapan dia. Pasal banyak orang pergi sebarkan ketika keluarnya Ashabul Kahfi tu, kuku panjang, janggut panjang sebagainya. Macam hantu, lari takut. Dengar apa dia jawab. Dia kata, kam labistum, berapa hari kamu tidur? Qalu, diorang kata, labisna yauman aw ba'da yaum. Kita tidur sehari atau separuh hari. Kalau dah misal macam tu, janggut macam tu, cucuk mata aku kan. Mestilah dia kata, kita tidur berapa hari ni? Panjang gila kuku kita ni. Tak. Kuku tak panjang, misai tak panjang. Kekal macam biasa. Tak tua-tua pun, 300 tahun lebih dia tidur, tak tua-tua pun. Sebab kun fayakun. Allah Ta'ala katakan, tak adalah dia tua. Bukan effort diorang buat. Yang kita ni beri nak kenal Tuhan, nak kata semua kata Tuhan kata kita gila apa. Tapi lah Ashabul Kahfi, kuku tak panjang, misai tak tutup mulut. Kamu tutup mulut gitu kan, kau cakap apa tadi? Kau tadi cakap betul tak? Kan? Aku tak dengar kau cakap apa. Waktu telinga pula bulu kan, ada jenis telinga bulu kan. Kan serius berapa tahun? Tak cuci telinga berapa hari pun dah banyak kan kumpul. Masa ketika tu kun fayakun, tak kan dia tak berubah walau sedikit pun. Punya badan diorang golek-golek je supaya tak dimakan tanah. Kalau kata supaya tak pasal awak tak nak golek. Pasal badan kita kalau once kita duduk satu tempat je kan, tak bergerak, dia ada back saw kan. Mana sel badan kita akan rosak tau.
So jadi dibalik-balikkan badan dia, kejap ke sini, kejap ke sini, kejap ke sini dan sebagainya. Itu je. Tapi muka ni ke tak berubah. Sebab dia kata apa? Dia kata labithna yauman au ba'da yaum. Kita tidur sehari atau separuh hari. Itu idea dia. Tapi ustaz hari yang sebelum tu kata kalau kita intai kita takut, tu anjing dia. Anjing dia. Dia pula. Anjing tu akan tunggu depan gua. Bukannya Ashabul Kahfi nampak macam ni. Mana ada? Kan? Tidur siapa ni kan? Orang kita ngongek tu lah. Tak tahu kenapa. Cetak buku tak pernah nak belajar. Terbitkan buku, belajarlah dulu. Tahulah mungkin zaman kita sekarang ni banyak sangat orang suka cerita. Dah wali cerita takkan salah. Ya, boleh salah. 3-4 hari ni kan macam apa ni sebut Syakban. Datang sebarkan hadis-hadis palsu. Hadis yang perawi dia tadi tukang buat hadis palsu. Dia kata Ibnu Majah riwayatkan. Ibnu Majah riwayatkan bukan untuk kata dia sahih. Dia bagi tahu saja ini ada cerita orang pasal orang beramal, ini hadis dia. Orang cakap macam ni, ini hadis dia. Tirmizi macam tu. Macam hadis Abu Hurairah. Mana tu? Abu Hurairah yang Jibril. Semuanya macam-macam tipu dia buat. Kalau ada lama dah Imam Syafi'i ajar kita doa, tahu tak? Bayangkan macam ni tak? Kalau benda tu tersebar, para sahabat ajar tabi'in. Anda akan dengar kata-kata sahabat. Anda akan kenal apa? Tabi'in. Kalau benda ni benda besar, dia macam Lailatul Qadar, semua orang tahu. Betul tak? Ada siapa tak tahu? Tak ada. Semua orang tahu. Maka semua orang bekerja untuk kejar Lailatul Qadar. Pasal hadis yang sahih. Ada pun bila datang benda tu, sahabat tak bincang, tabi'in. Itu macam Hasan Basri, Sufyan Tsauri, Abdullah bin Barak, Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah, Muhammad ibn Sirin. Yang kita tu, ini tabi'in. Yang belajar dengan sahabat. Tak sibuk. Datang pula lepas tu apa? Ulama-ulama tabi'in. Yang dalam tu ada Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i rahimahullah kan. Tak pula sibuk diorang. Datang mana kita melupuk sini? Kalau ada benda ni, diorang akan buat dulu. Tu yang Ibnu Katsir kata apa? Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau benda tu benda kebaikan, diorang akan dahului kita. Pasal diorang, para sahabat Nabi SAW, diorang lebih awal lagi beramal berbanding kita. Cuma kita kata, orang kita dia cuba ambil satu hadis, kemudian nak apply. Contoh paling mudah. Kita hadis Bukhari, Muslim datang kan. Kisah Ibn Abbas contohnya. Bila Ibn Abbas kata apa? Dia kata Nabi dahulu menjamak antara Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Bukan kerana takut, bukan kerana hujan. Bukan kerana takut, bukan kerana musafir. Kalau saya tanya sekarang, macam mana nak amal? Siapa boleh jamak semayang sesuka hati? Nabi buat tanpa takut, tanpa hujan, tanpa takut, tanpa musafir. So anda nak amal macam mana? Sebab tak siapa nak boleh amal? Walaupun hadis sahih. Sebab tak ada sahabat Nabi ceritakan cara buat. So diorang stop. Hadis tu cerita saja, tapi tak dapat nak praktik. Macam masalah dia kata Ibn Abbas dan sebagainya kan. Kalau dia kata benda berkenaan datang berikutnya, kita jumpalah perbuatan tadi. Cerita saya macam mana? Tapi dia Abu Hurairah, maksud Jibril alaihissalam pernah datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban. Siapa datang? Jibril. Datang pada siapa? Abu Hurairah Rasulullah SAW yang bermaksud Jibril alaihissalam pernah datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban. Terus? Terus? Muhammad, inilah malam yang dibuka padanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Terus? Maka bangunlah kamu, bersolatlah dan angkatlah kepala dan kedua tanganmu ke langit. Maka aku bertanya, wahai Jibril, malam apakah ini? Terus? Jawabnya, inilah malam yang dibuka padanya 300 pintu rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala mengerjakan keagungan bagi mereka yang tidak. Ini daripada pesanan Al-Habib Ali Zainal Abidin. Ini masalah dia kata tak sahih pun. Tu kata masalah dia. Tapi dia pakai Abu Hurairah. Jadi some people yang tak tahu Abu Hurairah sahabat Nabi. Kitab hadis Nabi SAW, Ibnu Majah dan sebagainya. Hadis sudah datang macam Imam Tirmizi. Dia riwayatkan hadis. Ibnu Majah riwayatkan hadis. Apa amalan orang ramai ketika waktu tu yang dia dapat tahu, dia cari hadis yang menjadi sandaran mereka. Kemudian dia datangkan sanad. Dalam sanad tadi orang cek sahih ke tidak, dhaif ke tidak dan sebagainya. Memang tak ada sanad pun. Memang macam itulah. Ni ahli bid'ah macam tu. Betul ada orang kata, jangan cakap diorang ahli bid'ah. Kenapa sekian? Dengar sini. Kita dan Islam ni kita mengiyakan benda yang iya. Dan bahkan kita kata di antara benda yang paling besar perlu dilaksanakan oleh para ulama adalah amanah dan kalimah. Kadang dia kata orang-orang macam ni, yang kita kumpulan ni, ajak manusia hanya pada masalah akhlak baik. Tak ada hal. Buatlah. Jangan marah, jangan sekian, jangan ni, suami jangan tinggal bini jangan dahaka suami. Cakap itu saja. Stop, tak ada hal. Tapi diorang akan upgrade. Lepas orang ramai dah attach pada diorang akan mula bawa
Mari kita buat maulid. Nak upgrade sikit. Lepas tu, mari pergi kubur. Upgrade, dia akan upgrade. Start datang memang takkan cerita punya. Dia akan cerita akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Masuk depan sikit, dia akan bawa masuk apa? Kubur ni lah tempat wali kita beri. Tu yang guling-guling kat kubur tu. Starting tak tunjuk. Orang kita Malaysia ni kan ada masalah. Dia kata, tak buat pun, pergi tengok pergi. Sebelum Syaban baru lepas. 3 hari lepas. 2 hari lepas, dekat Syaban, dekat Hadramaut. Memang dia orang pergi. Golek-golek kat kubur. Ada kecil lain, kita kata. Macam haji. Pergi ada Mina, ada semua macam bandar Mina. Sibuk semua kat kubur tadi. Pergi pergi buta. Assalamualaikum wa ala Yasin. Assalamualaikum wa ala Toha. Apa hal? Ziarah kubur saya sunnah, tak kerti belajar ke? Dengar kata semua ni musnid. Bersanad lah. Guru dia ni bersanad lah. Ada sanad Bukhari, sanad Muslim. Belajar tak soalan? Nak ambil sanad semua orang boleh. Orientalis boleh ambil sanad. Masalah sekarang ni, apa yang anda amalkan? Orang kita kata asyik burukkan orang. Seriously, kalau orang ajar sebelum tak ajar benda ni, tak kacau. Start dong golek-golek lah. Zikir nari, zikir lompat dan sebagainya. Bergendang dan sebagainya. Itu start kita bising. Kalau setakat dia kata, akhlak Rasulullah macam mana, adab Rasulullah, kita tak kacau. Teruskan. Masuk saja amalan-amalan pelik-pelik. Kubur dia jadikan tempat berdiri untuk membaca amalan-amalan tentu. Apa hal? Rotib haddad baca kat kubur sekian, rotib sekian baca kat kubur sekian. Semua sekali macam tu. Itu masalah dia. Mana hadis tak sahih sebarkan. Kemudian tanpa amanah, tak tahu orang lain tulis, wallahu alam. Kita tak tahu dia sendiri tulis ke tidak. Ini daripada dia memang sharing lah. Sharing tu nada, tapi memang daripada Al-Hadi Ali Zainal Abidin. Akak sebut ke saya. Saya baru masuk, akak jangan jawab. Okay. Jadi konsep dia situ. Masa kita kata benda tadi, kita kata ada beza dekat sini. Yang popular untuk diorang ucapkan apa ni lah, malam nisfu Syaban tu untuk malam tutup ni buku amal. Nabi, hadis yang sahih, Nabi tak sebut pun malam berkenaan. Nabi kata bulan ini diangkat amalan. Pada waktu bila? Siang hari. Dan Nabi kata aku nak kalau boleh amalan aku dah angkat dan aku berpuasa. Tu Nabi banyak berpuasa. Bukan nisfu Syaban je ni, bukan 15 Syaban je. Dia kemudian dia pelik-pelik tau. Dia nakkan juga. Amalan pelik tu nak dia buat juga. Alasan kenapa? Ada masalah tadi, taksub pada guru dan sebagainya. Jadi konsep dia macam kumpulan tadi kan. Kita minta dia nakkan benda tu tadi, kehebatan, kemuliaan. Tapi bila saya tanya soalan, saya kata kalau boleh kan, berhentikan dulu ketiak tumbuh kan. Kun fayakun, tak tumbuh dah. Kedut, kun fayakun, lurus balik. Kalau dah kata abang kata dia, buatlah. Dia terdiam, dia tak jawab apa. Dia macam tulis sini, tulis sana, tulis sini, tak jawab. Betul Abang Ipah saya nampak dia macam tak jawab, Abang Ipah saya dah. Dia baca dia looping around kan. Abang Ipah saya ni kan balik bagi dia ni. Lepas dia cakap lagi. Dia cakap, last sekali saya kata, "Bang, minta maaf tanya. Ilmu kita ni, ilmu Muhammad kat Mekah ke? Ilmu kita belajar ni, ilmu hakikat ni kita belajar ni, ilmu Muhammad kat Mekah ke?" Saya kata. Dia kata pasti. Ini confident ni, pasti. Saya kata yang dia, "Bang, Nabi sabda dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Kalau kamu tahu, apa aku tahu? Kalau kamu tahu, apa aku tahu? Kamu akan banyak menangis, kamu akan sedikit ketawa, dan kamu akan lari ke tengah-tengah padang, minta keampunan Allah Ta'ala, takut sangat dengan Allah Ta'ala. Kamu akan, ya Allah, minta tolong, minta tinggalkan semua. Tak ada rumah besar, tak ada kereta Porsche, tak ada. Semua lari ke tengah padang, takut kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu tahu, apa aku tahu?" Dan realitinya Nabi SAW, kita lihat macam mana. Solat sama mengkat kaki, saya kata. Kenapa tak serupa? Saya ini bukan setakat tak solat sama mengkat kaki. Solat 5 waktu pun culas. Saya kata macam mana? Dia lagilah. Lepas tu saya bangun, saya dia tengok tak boleh jawab kan, saya bangun, saya pergi makan tempat lain. Dah memang sungguh. Kan duduk lama lagi mana saya malukan dia apa? Bukan budak-budak, umur tua. Saya cakap bukan. Jadi macam berlaku pada kisah apa? Kisah raja tadi. Dengan Ibrahim alaihissalam. Kan bila Ibrahim kata Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, ana uhyi wa umiit. Lepas tu Ibrahim kata, qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi min masyriqi. Tuhan yang aku sembah bawa matahari daripada timur. Yang menjadikan semua ni bawa matahari timur. Kalau kau Tuhan juga, fa'ti biha min maghrib. Tukar sekarang. Tercengang, fabuhital ladzi kafar. Terdiam. Orang kafir dia tak jawab apa. Dia cakap betul juga kata kalau aku Tuhan. Macam tu masalah dia. Jadi maka apabila dia lemah daripada apa? Dia tahu kelemahan dia,
dan juga terputusnya dia daripada melaksanakan, dan dia tak mampu untuk menyombong pada kedudukan ini, dia terdiam. Dia jadi bisu, tidak berkata-kata, dan tertegaklah ke atasnya hujah. Dia bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah Ta'ala yang menjadikan segala-galanya, yang menjadikan semua benda dengan aturan dan ketelitian, yang dikenalkan kita kepada dirinya dengan tanda, bukan dengan zat. Dengan tanda saja. Tanda dia ada tadi, dia tunjukkan. Aku mengetahui, aku mendengar, aku melihat. Dia tunjukkan kesan dia, atau dia satu je. Allah Ta'ala hanya satu. Kan kita pernah bagi analogi, perut kita nak bergerak, kat kita sini, anda ada perut kan? Okey. Perut anda tak guna. Ada guna tak perut? Adalah. Okey, perut anda tak guna, tak berfungsi. Kalau tak ada, dia kata nak berfungsi, perut kita nak berfungsi, perlukan sampaikan apa, sistem langit dan bumi ni kena betul, baru perut kita fungsi yang betul. Sebab, dia kata, sebab perut kita, kalau kita ada perut kita makan, tak ada perut, tak guna. Pasal makanan keluar, nutrien tak masuk dalam darah kita. Perut kita adalah tempat di mana nutrien itu dimasukkan dalam darah. Vitaminnya, karbohidrat apa sahaja kita makan, masuk darah melalui perut. Okay. Tapi perut tadi tak guna. Kalau ada perut, ada, tapi darah tak ada. Tak guna juga kan? Ada, makanan turun lintas, tak ada benda. Ada darah, tapi darah tak mengalir. Duduk diam situ je. Tak guna juga. Okey, darah nak mengalir, perlu apa? Jantung berdegup. Jantung yang mempam. Untuk dari sini ke sini. Pasal makanan tu dari sini pergi ke kepala, daripada sini pergi ke kaki, dari sini pergi ke tangan, semua sekali. Faham? Okey, ni darah nak mengalir. Jantung kita nak berdegup, perlukan kepada oksigen. Tak cari tutup hidung. Tengok macam ni. Tak cari tutup hidung, tutup je. Tengok macam ni. Berhenti jantung. Confirm jantung kita berhenti. Tak cari tutup hidung, tutup. Mati saya tak tanggung. Tapi, tak. Mati kan saya, tapi cerita dia tutup hidung, stop. Jangan lebih buruk. Memang dah betul kalau kat macam tu, tapi lebih buruk nama dia. Okay, nafas ke mulut kan. Anyway dia lah, kita tutup, oksigen tak masuk, jantung tak berdegup. Okay, oksigen kita sedut, dia perlukan kepada apa? Untuk ada yang abundant pada pokok. Betul tak? Kalau kita tak, oksigen ada, tapi tak cukup, kita tutup bilik ni kurung. Oksigen ada, tapi tak memadai. Seorang-seorang pingsan. Kadang-kadang orang mengantuk sebab oksigen tak cukup. Kadang-kadang kita dalam bilik aja nguap kan. Bukan ngantuk, oksigen tak cukup. Itu antara benda yang badan kita punya sistem automatik. Kadang-kadang tu mengantuk pun suka tidur lewat. Okey. Oksigen perlukan pada pokok. Pasal kalau pokok tak berhenti, tak ada sekian, maka habislah oksigen kita. Habis dah dipakai, yang akak ni bernafas, ini bernafas, kemudian pokok, orang ini gunakan enjin kereta, masak dan sebagainya, habislah oksigen. Tapi untuk sustain oksigen terus ada, pokok nak berfungsi perlukan pada matahari. Betul? Okey. Dan matahari yang kita ada tu, dengan kepanasan dia, jarak dia tadi, perlukan kedudukan tadi kepada semua sistem solar yang kita ada. Sistem solar kita perlu pada galaksi yang kita ada, galaksi kita perlu pada galaksi yang lain untuk berfungsi. Pasal kalau dia ada bergerak saja, tarikan sini tak ada, dia akan lebih laju. Kerana kata dia ini besar sangat, tarik dia akan melekat. So semua sekali, betul. Satu benda rosak kat atas tu, dia akan berkesan pada sistem galaksi kita. Galaksi kita berkesan pada sistem solar kita. Sistem solar kita berkesan pada cahaya matahari yang kita ada. Cahaya matahari kita rosak, maka pokok punya sistem fotosintesis tidak jalan dengan baik. Maka oksigen rosak. Oksigen rosak, paru-paru kita tak boleh kembang masuk. Jantung tak berjalan. Jantung berjalan, darah tak, belum lagi. Cerita perut je. Darah tak mengalir. Darah tak mengalir, tak guna kita ada perut. Seriously, perut anda ada, tak guna kalau nanti langit ni rosak. Sistem yang ada dalam perut kita tak guna. Dia kan Tuhan satu je yang buat perut kita, adalah Tuhan sama mengatur alam ni. Sampaikan semua betul. Bukannya datang dengan tak sengaja. Faham? Jadi tegak atas hujah. Allah tak kata lepas tu, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tak beri hidayah pada kaum yang zalim. Itu yang tidak apa? Allah tak ilhamkan kepada mereka ni hujah atau bukti. Bahkan hujah mereka ni akan apa? Akan musnah di sisi Tuhan mereka, dan ke atas mereka ni ada kemurkaan Allah Taala, untuk mereka ada azab yang pedih. Ini ayat ini turun pada ini dia kata turun pada bentuk yang terbaik, yang sebut oleh kebanyakan orang-orang yang ahli logik. Dia kata
bahawa cenderung ya, Ibrahim AS daripada tajuk awal mula dia bawa sebut yuhyi wa yumit. Kemudian orang tu hujah sini dia pergi kepada apa yang lebih jelas. Kadang orang cakap tak faham kan. Kita bagi contoh lagi. Second ni cari second perbandingan umpama pertama tak faham, kita datangkan nombor dua yang lebih nyata. Ini kaedah yang kita kata yang itu sebaik-baik apa yang disebut oleh banyak ahli logik. Dia kata ini adalah benda terbaik cara berhujah. Maka orang tak faham bukan kita marah dia. Terangkan sekali tak faham. Pula kau kan? Bagi contoh satu lagi. Faham tak? Cara kita berhujah dengan orang, jangan bila dia tak faham kita marah dia. Nah, tak faham, bagi contoh satu lagi yang lebih terang daripada gambaran tersebut. Okay, dan daripada apa dengan mereka ni yang menamakan dia dengan gambaran radiyah. Tapi ini istilah mantik. Macam dikatakan bahkan kita tahu. Ini masalah falsafah kita bincangkan ya. Jadi apa cara Ibrahim AS beri hujah tadi? The first one, sebenarnya yang pertama tu nyata dah. Tapi bila yang nyata tadi tak dapat nak dipahami, bagi dengan benda yang lebih rendah sikit. Yang mungkin di situ dia akan nampak. Jadi Ibrahim berikan contoh macam tu. Itu kita kata macam antara contoh apa macam mana para anbiya berhujah dengan kaum dia. Dan kena ingat Ibrahim AS dalam kisah ni kita baca ni, dia sebenarnya dalam konteks para anbiya, ada para anbiya diberikan Allah Taala mukjizat yang tunjuk depan orang jadi sekian. Ada para anbiya Allah Taala ceritakan mereka ni berhujah mulut je dengan kaum dia. Mungkin kerana dekatnya mereka dengan nabi terdahulu, nabi sebelumnya macam kisah Nabi Nuh AS dengan kaum dia kan. Dia dengan Adam AS, Nuh baru 10 generation. 10 generasi saja. Macam kalau nabi-nabi datang macam Nabi Soleh datang depan nabi kaum Ad dan sebagainya, dia orang ada nabi-nabi tu datang diperingatkan, hari tu jadi macam ni, kau tak ingat ke? Dia macam tu. Lebih banyak macam tu. Pasal ada sebahagian daripada mukjizat para anbiya bukannya sebagai tanda dia nabi untuk penyelamatan. Macam Ibrahim AS, lepas dia dibakar, kaum dia tak lagi diajak dah untuk beriman. Dia hujah kaum dia dengan logik saja. Itu saja yang menjadikan hujah kebenaran dia. Tak ada dia buat magic kan keluar barang, tak ada. Tak. Macam Nabi Nuh juga. Kapal dia penyelamatan dia. Ibrahim terletak dibakar api tu penyelamatan dia. Pada mukjizat para anbiya ni dua jenis. Satu bentuk yang dia sign, dia tunjuk, aku utusan Tuhan, ini bukti aku. Satu lagi yang Allah Taala selamatkan mereka dengan benda tersebut. Benda mencari adat yang Allah Taala gunakan untuk selamatkan mereka. Itu dua benda yang berlainan. Jadi macam kisah Ibrahim AS, macam bila kita baca tentang mukjizat para nabi, memang Ibrahim AS tak disebut berkenaan dengan mukjizat dia yang lain, kecuali yang disebut tentang api tu. Lain tak ada. Tapi sebenarnya mukjizat tu kan, mukjizat itu adalah penyelamatan Allah Taala bagi dia. Bukan tiap hari dia pegang api pula. Macam kita kan gitu, benda tu magic, tiap hari pegang api. Mana ada? Kan? Itu tak ada. Sebab dalam kita dari situ yang kita perhatikan bahawa para anbiya dahulu bukannya magic, apa panggil apa? Tukang buat magic. Miracle workers tak. Oh tak, tapi kisah Ibrahim tak. Kisah Ibrahim lepas tu tak ada. Pasal Ibrahim AS lepas diselamatkan, tak ada kaum dia beriman dah. Habis. Pasal beriman, pasal Ibrahim ummatan wahidah. Dia tinggalkan kaum dia, lepas dibakar, dia tinggal kaum dia. Allah Taala suruh dia tinggalkan. Macam Nuh AS. Sebelum dia bina kapal, Allah Taala kata dalam surah Hud, Allah Taala kata, ya Nuh, lan yu'mina min qaumika, takkan beriman dari kaum kau illa man qad aman. Kecuali orang yang beriman saja, itu yang beriman. Maka kau jangan rasa sesal terhadap orang yang kafir. Wasnail, waktu buat kapal. Mana yang ini, yang ini kita panggil apa? Penyelamatan tadi. Yang mana sebelum kapal jadi, habis, stop dah. Lepas kapal jadi, tak ada siapa dah masuk Islam. Hatta anak dia sendiri kan dia panggil naik kapal. Anak dia lari. Ketika tu tak ada timbul tajuk dah. Masa dia tu ada beza. Berbeza dengan yang tanda tadi. Yang tanda macam Rasulullah SAW banyakkan air sedikit. Itu yang kita kata bukannya hujah untuk penyelamatan. Ada beza mukjizat penyelamatan daripada mara bahaya dengan satu lagi mukjizat yang bersifat sebagai tanda untuk bukti. Lain. Amat berlainan. Itu dakwah lah tanda tu. Iya, yang tak ada bukti dakwah. Yang tak ada penyelamatan tadi tu biasanya dah habis. Lepas tak ada dah. Kaum tu akan binasa. Diselamatkan kapal, apa yang tak naik kapal semua binasa. Jadi apa selamatkan api? Musa, Ibrahim AS terselamat dari api. Tak ada dah lepas tu. Tak ada dakwah lepas tu. Habis. Maksudnya lepas tu dia keluar, dia tinggal kaum dia. Orang suruh tinggal, dia tinggalkan. Dia tinggal kaum dia. Pergi yang bini, tinggalkan habis kaum dia semua. Mana masa dia lepas dia tak ada macam, tengok aku tak ada kena api, takkan tak beriman dah. Tak cakap dah. Jalan. Tak guna dah. Iman kaum dia lepas bakar dia tak guna dah.
Terbeza kat situ. Jadi sebab kenapa kalau kita belajar tentang mukjizat para anbiya ni, dia ada perbezaan. Muhammad SAW dia lebih special pasal mukjizat dia, tanda dia utusan Tuhan. Dua. Satu bentuk benda fizikal tadi. Kedua adalah Quran itu sendiri. Yang Quran tadi bukan setakat mukjizat, dia adalah risalah. Para anbiya sebelum Muhammad SAW, risalah dia lain, mukjizat dia lain, ajaran agama dia lain, satu benda lain. Tanda dia Nabi atau Rasul lain. Muhammad SAW dua-dua sekali serentak. Risalah dia adalah risalah dia juga adalah mukjizat dia. Faham jadi kita tahu tajuk macam ni. Kisah-kisah macam ni patut dipelajari. Tentang hujah macam mana para anbiya gunakan untuk menghujah. Macam kisah Ibrahim pecah patung dan sebagainya, gunakan untuk tanya soalan. Itu semua sekali ada benda yang patut dipelajari oleh umat Islam supaya menyekat diri daripada terpengaruh dengan ideologi agnostik dan sebagainya. Jelas? Jelas? Sampai sini. Wallahu alam. Ada soalan tak? Tak ada kan? Tak ada. Okey, tak ada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Cakap dah. Umat Ibrahim yang dah jadi ada umat baru ke lepas tu? Ya. Semua nabi-nabi terdahulu dia datang dengan bangsa masing-masing. Tak ada yang datang untuk dakwah kepada bangsa lain. Tak ada. Tak ada. Cuma jumhur para ulama mengatakan selepas Ibrahim AS, semua nabi keturunan dia. Tak ada keturunan lain dah. Wallahu alam. Tapi kita kata ada yang mengatakan tak. Sebab apa? Ketika Musa AS jumpa dengan Khidir pada kaum dia sendiri, bukan kaum Musa. Musa dengan kaum dia. Sebab setiap nabi, setiap kaum dapat nabi yang berasingan. Cuma Muhammad SAW saja menjadi nabi pada semua bangsa. Ataupun mungkin rasul-rasul Pun sama juga. Nabi atau rasul dua sekali, sama je. Okay, wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah hamdi syalla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.